Anwar gesa, jangan guna agama sebagai alasan. ATM dakwa 3 juta rakyat Malaysia masih degil. Ini 4 cadangan Najib hadapi wabak COVID-19. KP Kesihatan dakwa, Malaysia menuju ke fasa terakhir. Presiden PKR Anwar Ibrahim mengingatkan umat Islam di negara ini agar tidak menggunakan agama sebagai alasan untuk tidak takut kepada virus COVID-19. Hal itu kerana katanya, kenyataan sedemikian rupa secara tidak langsung memberikan imej negatif kepada Islam. Justru menurut Anwar, adalah lebih baik sekiranya orang ramai mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa supaya mereka berada di dalam rumah saja. Negara China dapat mengawal penularan wabak COVID-19 kerana hampir menutup seluruh pergerakan beberapa wilayah yang melibatkan beberapa juta manusia. Kita tidak sampai ke situ, tetapi harus patuh kerana apa yang diajar dalam Islam, apa yang diajar dalam solat itu disiplin asas. Kita akur, jangan kita gunakan alasan-alasan agama yang cetek yang mengatakan memadai doa sebagai seorang Muslim dan tidak perlu umpamanya takut kepada virus. Kita tak persoal takut kepada Allah. Allah minta kita ikhtiar dan antara ikhtiar ialah menyelamatkan diri, keluarga dan jangan bebankan orang lain, katanya dalam tazkirah sempena Isra' Mi'raj melalui siaran langsung di Facebook. Beliau turut menceritakan sejarah mengenai taun yang pernah berlaku pada zaman silam dan Islam melarang berkunjung di kawasan yang dilanda wabak itu bagi membendung penularannya. Tapi tanpa maqasid syariah dan pengalaman, masing-masing warganet mengeluarkan fatwa mereka sehingga jadi porak-peranda masyarakat. Dan sekarang ini terpalit, menjejaskan dengan banyak orang dan imej agama itu juga mungkin menjadi negatif. Padahal dakwah tabligh itu istilah-istilah yang positif tapi menjadi negatif kerana tindakan segolongan kecil, katanya. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan siasatan awal daripada 123 kes baru yang dilaporkan, sebanyak 74 kes adalah berkaitan dengan kluster pimpinan tabligh yang berlangsung di Masjid Jami' Seri Petaling di Kuala Lumpur pada hujung bulan lalu. Beliau juga berkata, Kementerian terbabit mengesan 11,000 daripada 14,500 peserta tempatan perhimpunan tabligh itu dan hampir 6,700 daripadanya sudah mengambil ujian saringan. Pada masa sama, Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson turut menceritakan terdapat tazkirah yang pernah dihadirinya sebelum ini menyatakan supaya tidak perlu takut kepada coronavirus. Sebaliknya, hanya perlu membaca potongan ayat Al-Quran dan sapu ke muka. Anwar bagaimanapun berkata, memang doa menjadi antara senjata umat Islam dan menggalakkan supaya orang ramai menggunakan ruang yang ada bersama keluarga di rumah ketika ini untuk memohon doa supaya terhindar daripada wabak tersebut tanpa mengabaikan langkah pencegahan. KKM mengumumkan satu kematian terbaru akibat COVID-19 membawa jumlah kematian di Malaysia kepada 11 orang. Sebanyak 123 kes disahkan positif direkod setakat semalam yang menjadikan jumlah keseluruhan 1,306 kes di negara ini. Kira-kira 10% atau 3 juta orang yang masih ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP tidak boleh dipandang enteng kerana ia satu jumlah yang besar yang perlu dikawal. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata pihaknya menyambut baik langkah kerajaan dalam menguatkuasakan PKP kerana ia merupakan langkah terbaik untuk memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Justru katanya, masyarakat perlu faham ia dilaksanakan atas pertimbangan sewajarnya demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Keputusan melibatkan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM dalam membantu Polis Diraja Malaysia PDRM juga adalah satu yang wajar agar PKP ini dapat dilaksanakan atau dikuatkuasakan dengan sebaik mungkin. Justru peranan ATM yang bermula pada 22 Mac lalu seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan adalah membantu PDRM dalam mengadakan rondaan sekatan jalan raya, mengawal hospital dan sempadan, kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan awam yang berisiko tinggi. Melalui pelaksanaan hari pertama, saya melihat kolaborasi ATM dan PDRM ini tidak perlu dipertikaikan, terutama sejauh mana peranan yang dibawa oleh ATM. Ini kerana kita perlu bertindak segera dalam apa jua cara dalam menangani wabak ini, katanya. Secara keseluruhan, katanya, seramai 7,500 anggota ATM ditugaskan untuk membantu PDRM yang mana anggota-anggota ATM daripada ketiga-tiga perkhidmatan
ditugaskan di 405 lokasi sekatan jalan raya dan 272 lokasi adalah rondaan MPV atau Mobile Patrol Vehicle di seluruh negara setiap hari. Tambah beliau, walaupun pematuhan PKP mencapai kadar pematuhan 90%, namun kita tidak boleh memandang enteng dengan jumlah 10% yang masih ingkar. Menurut beliau, peratusan tersebut melibatkan kira-kira 3 juta orang dan ia merupakan satu jumlah yang besar. Kegagalan, ujarnya, bukanlah suatu pilihan di dalam ATM dan justru itu apabila tugasan diberi untuk membantu PDRM. ATM secara langsung akan membantu memupuk sifat berdisiplin dalam kalangan rakyat Malaysia untuk mematuhi sebarang perintah dan arahan yang sah yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, ATM juga bersetuju untuk penguatkuasaan PKP diberi tumpuan lebih kepada kawasan yang berisiko tinggi seperti lokasi pasar dan pasaraya di mana didapati sehingga kini pengguna didapati masih bersesak dan tidak mengamalkan penjarakan sosial. Orang ramai juga dinasihatkan tidak mudah terpengaruh dengan sebarang berita tular, terutama melibatkan informasi, gambar, video dan rakaman suara yang menunjukkan atur gerak ATM pada skala besar maupun pelakuan tidak munasabah yang bakal diambil oleh anggota tentera. Ini kerana ia boleh mencetuskan kebimbangan serta panik dan secara tidak langsung menunjukkan kaedah yang tidak benar dalam penguatkuasaan PKP ini, tegasnya lagi. Rangkaian bekalan makanan dan barangan keperluan asas tidak boleh putus. Itu salah satu 4 perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan bagi membantu rakyat dalam menghadapi kemelut penularan virus COVID-19. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, rangkaian bekalan makanan dan keperluan asas itu termasuk topeng muka, sanitizer, PPE, alat bantuan pernafasan dan ubat. Selain mendapat komitmen bekalan dari pengeluar dalam dan luar negara, kita patut galakkan kilang-kilang tempatan untuk meningkatkan pengeluaran barang-barang ini yang banyak bergantung kepada import. Jika krisis dunia bertambah teruk, kita akan mengalami persaingan hebat dan kesukaran untuk mendapati barang-barang ini. Masa itu tiada jaminan kita akan dibekal walaupun kita tawarkan harga lagi tinggi. Sebab itu kita tidak boleh terlalu bergantung kepada negara-negara lain kerana ada kemungkinan mereka akan mengharamkan ekspor jika situasi bertambah buruk, katanya dalam Facebooknya. Kedua kata ahli Parlimen pekan itu, kerajaan harus segera bantuan keuangan melalui pelbagai cara kepada rakyat. Get money into the people's hand immediately bagi menyelamatkan ekonomi negara serta menjamin kelangsungan hidup golongan paling terjejas. Kerajaan mesti memberi bantuan keuangan yang mencukupi melalui pelbagai cara. Ini termasuk meningkatkan dan memperluaskan bantuan BRIM, membenarkan pengeluaran dari akaun KWSP serta bantuan kepada mereka yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji atau diberhentikan kerja, peniaga kecil yang terpaksa tutup dan pekerja bergaji harian seperti pemandu Grab dan pemandu teksi, ujarnya lagi. Beliau mencadangkan kepada kerajaan untuk mengembalikan BRIM bujang bagi mereka di bawah umur 40 tahun dan menghapuskan dasar tak masuk akal Pakatan Harapan untuk hanya bantu bujang berumur 40 tahun ke atas. Pada masa ini, kerajaan tidak boleh kedekut lagi. Ini dah jadi matter of survival untuk negara. Naikkan lagi peruntukan bagi projek-projek kecil yang boleh dilaksanakan serta-merta. Pastikan proses pemberian projek ini adalah amat cepat dan bayaran untuk projek ini tidak lambat. Jika sekadar menurunkan kadar faedah bank berkali-kali seperti yang dilaksanakan oleh rejim gagal kerasi Pakatan Harapan pun tak guna. Siapa nak beli kereta, beli rumah atau melabur dalam bisnes baru jika COVID-19 belum dapat dikawal dan orang ramai tak ada duit untuk berbelanja, soalnya. Ketiga, katanya, proses saringan mesti diteruskan dan arahan kuarantin dibuat jika perlu. Kapasiti dan usaha saringan mesti dipertingkatkan. Saya difahamkan bahawa KKM sudah pun berancang untuk meningkatkan jumlah saringan harian dari 3,500 sehari ke lebih 10,000 sehari. Namun kapasiti ini masih tidak mencukupi kerana 10,000 sehari bermaksud 300,000 orang sebulan sahaja ataupun 1% daripada jumlah penduduk Malaysia. Lebih ramai dan lagi laju kita mampu saring, lagi cepat kita dapat menghalang COVID-19 untuk merebak, katanya lagi. Beliau juga mencadangkan rangkaian perubatan swasta serta syarikat insurans yang mengendalikan MySalam untuk membiayai secara penuh atau berkongsi kos dengan kerajaan untuk memberi ujian percuma kepada mereka yang percaya telah terdedah kepada risiko COVID-19. Kos ujian yang perlu ditanggung oleh rakyat sebanyak RM700 seorang tak masuk akal. Bagaimana golongan B40 mampu bayar? Ini bukan masa untuk syarikat-syarikat swasta untuk mengaut keuntungan lebihan, katanya. Keempat, usaha untuk menggalakkan orang ramai yang percaya mereka terdedah kepada risiko COVID-19 untuk menjalani saringan atau dikuarantinkan perlu ditingkatkan dan diperluaskan. Mereka perlu disanjung sebagai hero bila mereka berani tampil ke depan untuk diuji dan dikuarantin
bukan dihina dan maklumat peribadi mereka ditularkan, kata Najib. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, Malaysia sedang bergerak ke arah fasa keempat, iaitu fasa mitigasi dalam menangani COVID-19. Fasa mitigasi ialah fasa akhir dalam 4 peringkat fasa menangani wabak selepas fasa amaran atau alert phase, pembendungan awal early containment dan pembendungan akhir late containment. Fasa ini disenaraikan mengikut tahap keseriusan wabak penyakit tertentu. Kita sedang bergerak ke arah fasa 4 yang sebenarnya adalah mitigasi. Jadi sangat penting bagi kita untuk memastikan bahawa ini adalah peluang kecil bagi kita untuk memutuskan rangkaian penyebaran virus dalam masyarakat. Oleh itu kami menggunakan Akta 342, Pencegahan dan Pengawalan Akta Penyakit Berjangkit, dan dengan akta ini dan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, pada dasarnya kita cuba untuk menyekat pergerakan individu. Sekiranya kita boleh melakukannya, maka tidak ada perhimpunan awam dan tidak ada peluang untuk virus merebak dari satu individu ke individu lain, katanya dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan atau KKM di Putrajaya. Pada 15 Mac lalu, Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba berkata Malaysia berada di peringkat pembendungan akhir. Hanya 3 hari sebelum itu, beliau berkata Malaysia masih dalam fasa pembendungan awal. Noor Hisham hari ini mengumumkan bahawa terdapat 212 kes positif COVID-19 baru, menjadikan jumlah keseluruhan 1,518 kes. 4 kematian baru akibat jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah korban akibat wabak itu di Malaysia sebanyak 14 orang. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.